ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita sampai kepada satu lagi hari Khamis dalam bulan Zulkaidah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kita akan sambung hadis yang baru, insya-Allah, hadis yang ke-22 ataupun hadis yang ke-10 daripada bab taubat. Jadi kalau siapa yang ada kitab yang dalam bahasa Melayu, boleh cari kitab taubat ataupun bab taubat, bab yang kedua, bab taubat kan. Kemudiannya cari hadis yang ke-10 daripada bab tersebut kan, ataupun hadis yang ke-22 daripada kitab ya, secara umumnya. Sebab ada setengah kitab terjemahan, dia numbering tu dia ikut bab. Maknanya bab yang baru dia akan nombor yang baru, nombor 1 balik. Tapi ada setengah tu dia nombor tu dia ambil daripada bab 1. Dia continuous. Jadi bila dia continuous, maka hadis ni dia akan jadi hadis nombor 22 lah. Macam dalam kitab Arab kita sekarang ni, hadis ni dia letakkan hadis nombor 22. Tapi hadis ni nombor 10 daripada bab taubat. Okey, rasa boleh jumpa kot, insya-Allah. Okey, besarkan sikit lagi skrin kot. Bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum بسند المتصل عن الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. قال: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لا وسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى. tertinggal tadi ke bawah. Rawahu Muslim. Okey. Tengok balik atas. Okey, daripada Abu Nujaid. Abu Nujaid adalah gelaran kepada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bahawasanya seorang wanita daripada keluarga Juhainah, imra'atan min Juhainah, keluarga daripada ada seorang wanita daripada Juhainah, dikatakan namanya Khawlah binti Khuwailid, datang bertemu Nabi SAW, atat Rasulullah SAW, wahia hubla minaz zina, dia dalam keadaan pregnant, mengandung daripada zina. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, asabtu haddan, maksudnya aku telah melakukan sesuatu yang menyebabkan hukum hudud. Terjemahnya panjang, padahal bahasa Arab dia pendek je kan, asabtu haddan. Maksudnya aku telah melakukan sesuatu yang menyebabkan hudud, maksudnya zina itulah. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah ia ke atas aku. Maksudnya laksanakanlah hukuman zina itu pada aku. Jadi fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliha, maka Nabi pun memanggil walinya, kan, wali perempuan tu, mungkin bapa dia kan, ataupun abang dia, tengoklah. Maka dipanggilnya, faqala ahsin ilaiha, Nabi SAW kata buat baiklah pada dia. Dia pregnant kan, buat baik pada dia. Fa idza wada'at
fa'tini, apabila dia telah melahirkan maka datangkan padaku. Maksudnya bawalah dia datang kepada aku lepas dia bersalin. Dalam satu riwayat yang lain, kalau kita perhatikan, ada pelbagai hadis yang lebih kurang macam ni cerita dia. Ada yang Nabi SAW suruh sampai dia menyusukan anak, kan? Habis menyusukan baru datang jumpa Nabi SAW. Lalu dilakukan oleh wali wanita tadi, fa'ala, fa'amara biha Nabiullah SAW. Lalu Nabi SAW pun memerintahkan untuk melaksanakan hukuman ke atas wanita tadi, dan fashuddat 'alaiha thiyabuha, apabila ataupun fashuddat dipanggilkan ke sini dekat fashuddat ini maksudnya dikumpulkan bahagian-bahagian hujung pakaiannya untuk ditutup pakaiannya, maksudnya ditutup dia, maksudnya tutup aurat dia, banyak elok-elok diikat pakaian dia. Syuddat tu maksudnya asalnya ikat, tapi bukanlah ikat tu maksudnya kita kata ikat semata-mata, tapi disebutkan ikat itu supaya auratnya tidak terbuka. Apabila dia direjam, auratnya tak terbuka, jadi diikat dia punya pakaian dia. Summa amara biha farujimat, maka lalu dia pun direjam. Summa salla alaiha, kemudian Nabi SAW salat ke atas jenazah wanita tadi itu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat?" Wahai Rasulullah, engkau salat ke atasnya sedangkan dia telah berzina. Maknanya faham Sayyidina Umar kat sini, katanya dia ni dah melakukan dosa besar pun kau nak salat juga atas dia. Faqal laqad tabat taubatan, dia telah bertaubat dengan satu taubat yang mana lau kusimat, kalaulah dibagi-bagi, kan, dibagi-bagi baina sab'ina, antara 70 min ahli Madinah, 70 orang daripada penduduk Madinah, satu taubat itu kalau dibagi-bagikan kepada 70 ahli Madinah, la wasi'athum, maka akan lepas, akan meliputi mereka. Maknanya punyalah luas taubat dia tu, atau besar taubat dia, bagi 70 pun cukup lagi. Masih lagi cukup. Wahal wajadta, dan wahai Umar, adakah engkau dapati afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla, orang yang lebih tinggi dan lebih afdal daripada orang yang menyerahkan nyawanya kepada Allah azza wa jalla. Jadat binafsiha maknanya dia serahkanlah nyawanya untuk mendapatkan redha azza wa jalla. Jadi dekat sini Nabi SAW dah tunjukkan betapa taubat itu apabila Allah Ta'ala terima, kan, dia dah mengatasi daripada segala yang lain. Dan antara pengajaran daripada hadis ni adalah betapa antara akhlak orang yang beriman adalah menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan cuba saya upaya untuk menyucikan diri daripada dosa tersebut, walaupun akhirnya mungkin dia akan mati, macam rejam tadi kan, akan mati. Dan yang penting dia nak bertemu Allah dalam keadaan Allah redha pada dia. Dan antara pengajaran hadis ini juga adalah balasan duniawi ini akan menghapuskan dosa maksiat jika disertakan dengan taubat. Jika disertakan dengan taubat. Kalau tak serta dengan taubat, tak serta juga. Tapi kalau disertakan dengan taubat, dia akan membersihkan. Hanya balasan duniawi ini bukan hukum hudud je. Balasan duniawi apa-apalah ujian yang Allah Ta'ala kurniakan ke atas hamba. Allah Ta'ala letakkan ujian ni kan salah satu sebabnya nak menghapuskan dosa. Jadi Allah akan hapuskan dosa dengan datangnya ujian. Dengan syarat juga kita bertaubat ataupun kita menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan dalam satu hadis kan disebut tentang Allah bagi ujian tu supaya sampailah bila kita meninggal dunia tu, meninggal tu dalam keadaan yang suci. Okey. Kemudiannya antara pengajaran daripada hadis ni juga tidak ditegakkan hudud ke atas orang yang mengandung, sampailah dia bersalin.
Kalau hukumnya adalah hukum sebat, maka dikatakan sampailah dia suci daripada nifas. Kalau hukumnya adalah rejam, sampailah budak tu boleh menyusu dengan orang lain ataupun dah tak payah menyusu dah. Maknanya sampai gitu sekali. Maknanya dah tak memerlukan susu si ibu. Barulah direjam. Okey. Jadi antara pengajaran yang besar juga daripada hadis ni adalah Nabi SAW sendiri yang solatkan jenazah wanita tadi. Jadi kita tak patut melihat ataupun memandang hina kepada orang yang telah bertaubat. Zaman kita sekarang ni tak ada hukum rejam. Jadi dekat-dekat tempat kita lah kan. Maka cukuplah dengan taubat yang betul-betul taubatan nasuha. Maka kalaulah Nabi SAW pun solatkan ke atas wanita yang pernah berzina, apatah lagi kita kan, yang banyak dosa, tiba-tiba kita nak pandang buruk, pandang hina kepada orang yang pernah melakukan dosa. Sedangkan dia dah bertaubat, taubat dia tu boleh menyebabkan dia lebih mulia lagi daripada kita. Dia lebih hebat lagi daripada kita bila dia bertaubat. Jadi tak patut untuk kita pandang hina kepada orang yang pernah melakukan dosa. Ini antara pengajaran betapa Nabi SAW memandang baik kan kepada sahabat-sahabat. Walaupun dia dah berzina, tapi Nabi SAW saya sebut lagi, dia bertaubat, taubat dia tu boleh cukup untuk 70 orang ahli Madinah. Ahli Madinah waktu tu semua sahabat Nabi bukannya ahli Madinah zaman kita ke apa kan. Ahli Madinah sahabat Nabi ni 70 sahabat Nabi punya taubat dah boleh cukup dah dengan taubat seorang penzina tadi. Okey, seterusnya wa bi anhu qala wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Okey. Kalaulah, ini siapa riwayatkan, Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalaulah seorang manusia tu, anak Adam itu, dia ada satu lembah emas, wadiyan min zahab, satu lembah daripada emas. Maknanya lembah tu penuh dengan emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Dia akan suka kalau dia mempunyai dua lembah emas. Dia manusia ni tak pernah cukup maknanya kan. Dia dah ada satu lembah emas pun dia harapkan kalau dia dapat dua pula lembah emas. Maksudnya begitulah seterusnya. Ceritanya memang tak pernah cukup. Walayam la fahu illa turab. Mulutnya tidak akan penuh melainkan dengan tanah. Maksudnya melainkan apabila dia mati. Kan? Apabila dia mati barulah dia akan penuh. Maksudnya dia dah tak ada dah nak apa-apa lagi dah. Selagi mana dia masih hidup, selagi itulah dikatakan mulut dia tak pernah penuh. Maksudnya keinginan dia tu masih ada. Kan? Masih lagi ada, masih lagi nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Dan nak itu, nak ini pula benda-benda yang kadang-kadang sampai boleh menyebabkan jauh daripada mengingati Allah. Kan? Wa yatubullah ala man tab, dan Allah Ta'ala menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya sedangkan Allah terima taubat orang yang bertaubat. Nak tunjukkan apa kat sini pengajaran daripada hadis ni? Pertamanya, ketamakan kepada dunia ni takkan habis. Tamak pada dunia ni dia sifat mazmumah, tapi sifat mazmumah yang berterusan sampailah orang tu meninggal. Kalau kita tengok orang nakkan emas ni, maksudnya orang nakkan harta benda dunia ni sampai dia dah berada dekat dah nak meninggal pun, kan, dah tak boleh makan apa-apa pun. Saya ingat dulu Ustaz Ismail Kamus Allahyarham selalu bagi contoh, kan, dia kata bila pergi dekat hospital orang tu dah sakit teruk, kan, kita pergi tepi katil dia, kita tanya dia, kan, nak saya bawakan makanan apa-apa ke, kan, nak nasi lemak, orang tu kata tak boleh, kolesterol tinggi, kan, roti canai lagi tak boleh, kan, nak kambing lagi tak boleh, kan.
ini tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh makan, tak boleh makan, tak boleh makan. Ni saya ada bawa RM50, letaklah bawah bantal. Jadi dia kata, itu dia kata manusia punya sifat kata. Dan dah tak boleh makan apa pun, duit tetap nak juga. Duit tetap nak juga. Wala yamla fahu illa turab. Mulut dia takkan penuh melainkan dengan tanah. Maksudnya bila dah meninggal dunia. Cuma apa dia punya kaitan dengan bab taubat ni? Kaitan dengan bab taubat ni adalah pada perkataan yang terakhir itu, wa yatubullah ala man tab. Allah Taala menerima taubat orang yang bertaubat. Maksudnya bertaubat daripada sifat tamak tadi ataupun apa-apalah sifat-sifat yang mazmumah, Allah Taala akan terima taubatnya. Siapa yang bertaubat, siapa yang taubat, Allah Taala terima taubatnya. Mantab. Okey. Bahasa Melayu mantap bunyi lain, makna lain kan. Mantap maksudnya orang yang bertaubat. Jadi Allah Ta'ala menerima taubat orang yang bertaubat. Macam itulah. Maksudnya sifat buruk macam mana pun sebelum daripada tu, tamak dengan harta benda dunia, tetap Allah Ta'ala akan terima taubatnya jika dia bertaubat. Sebab ada orang kan yang memang tamak dunia, tak ada habis, gila dunia, tak ada habis. Tapi akhir hayat bertaubat kepada Allah. Minta ampun sangat-sangat pada Allah SWT atas kesilapan kesalahan yang lalu. Allah Ta'ala terima taubat orang yang betul-betul bertaubat. Kemudiannya, hadis yang terakhir daripada bab taubat, wa bi anhu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhahakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayustashhad. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih disebutkan sini yadhakullah. Yadhakullah kalau terjemah literally, kalau jadi literally dia akan jawab ketawa. Allah Ta'ala ketawa, tapi maksud Allah Ta'ala ketawa kalau kita belajar kalau akidah kita, maksud kat sini ni adalah Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha. Yadhak maksudnya ketawa. Tapi kita tahu kita perlu mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak sesuai dengan Allah Ta'ala. Maka cara ulama ada dua. Satu secara tafwid, menyerahkan sahaja maknanya pada Allah. Maksudnya Allah Ta'ala lebih tahu apa makna dia, apa maksud yadhakullah. Satu lagi pandangan takwil, yadhak maksudnya Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala suka, Allah bagi pahala. Kepada siapa? Ila rajulaini, kepada dua orang lelaki, yaqtulu ahaduhuma, satu orang tu dia bunuh yang seorang lagi, al-akhara, seorang bunuh seorang lagi, tapi yadkhulanil jannah, dua-dua masuk syurga. Pelik tak? Dulu hadis kita pernah baca, dua-dua masuk neraka, yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Sebab dua-dua ada niat nak buat buruk kan. Yang membunuh, yang dibunuh pun masuk neraka sebab apa? Sebab dia nak bunuh yang seorang lagi. Okey, yang ni terbalik pula hadis ni. Dua-dua masuk syurga. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-dua masuk syurga. Yadkhulanil jannah. Dua orang masuk syurga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang seorang ni, yang pertama ni masuk syurga kenapa? Sebab dia berperang di jalan Allah. Yuqatilu fi sabilillah. Dia berperang di jalan Allah. Fayuqtal, lalu dia terbunuh. Hanya dia mati syahid. Dia syahid, confirm masuk syurga. Kemudiannya, thumma yatubullahu 'alal qatil. Lalu Allah Ta'ala pula terima taubat orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Orang yang membunuh tu pula yang bertaubat, fayuslim, lalu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, fayustashhad, lalu dia pula dapat syahid. Dia dah bertaubat, dia berperang, dia mati syahid. Jadi dua-dua dapat mati syahid. Dua-dua mati syahid. Masya Allah. Jadi dekat sini, hadis ni, kita dapati bahawa saja, pertama sekali, pengajaran daripada hadis ni adalah rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Dia bukan tengok kepada dekat dunia tu, waktu mula-mula tu jadi macam mana. Macam yang pertama tadi tu, kira tak apalah dia mati syahid. Yang kedua tadi tu,
Orang yang kedua tadi tu kan yang membunuh. Allah Ta'ala tak tengok kepada dosa bunuh dia dah. Bila dia dah bertaubat dan dia masuk Islam. Jadi pengajaran seterusnya daripada hadis ni adalah jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas. Jangan berputus asa. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala Maha Penyayang, Allah Ta'ala Maha menerima taubat, ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi, ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi jangan putus asa, rahmat Allah Ta'ala itu luas. Yang seterusnya pengajaran daripada hadis ni adalah Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya, dan juga taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada dosa sebelum daripadanya. Maknanya daripada dulu-dulu Allah seolah-olah habis terus, hapus terus dosa-dosa dia. Kan? Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Al-Islam yamhu ma qablah. Islam akan menghapuskan apa yang sebelum daripada Islam. Jadi dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia masuk Islam ataupun sebelum dia bertaubat seolah-olah tidak ada lagi dah. Kan? Jadi ini antara hadis ni lah, sebab disebutkan kat sini dua-dua masuk ke dalam syurga. Ini kelebihan taubat. Hadis ni kiranya kita dapat tahu kelebihan bertaubat. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat dan Allah masukkan ke dalam syurga. Walaupun dua-dua tu dulu berperang kan, nak bunuh each other. Tetapi dua-dua dapat masuk ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kat sini pun kita ambil pengajaran betapa kita perlu bertaubat setiap hari, macam hadis-hadis sebelum daripada ni kita baca dah. Kan hadis-hadis yang awal ni dah hadis yang ke-24 pun daripada bab taubat, daripada kitab kita, ataupun hadis nombor 12 daripada bab taubat. Jadi kat sini kita dah nampak 12 hadis berkaitan dengan taubat. Ni ringkasan kan kita sebut sebelum daripada ni pun Imam An-Nawawi bukan bawa semua hadis dalam bab tu, tetapi hadis-hadis yang khususlah yang ada sebab kenapa beliau bawa dalam bab tersebut. Jadi bab taubat ni ada 12 hadis yang mana mudah-mudahan kita bila baca Allah Ta'ala kurniakan taubat pada kita, Allah terima taubat kita, dan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang rajin bertaubat. Kita selalu doakan Allahumma ja'alna minat tawwabin, ya Allah jadikan kami di kalangan orang yang suka bertaubat. At-tawwab dekat maksudnya yang terus menerus bertaubat ataupun yang suka bertaubat. Dia daripada wazan fa'al. Fa'al maksudnya yang sangat-sangat. Jadi tawwab maknanya yang sangat-sangat bertaubat, yang suka bertaubat, yang berterusan taubatnya. Jadi kita doa Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kita baca doa tu pun lepas wudu kan, dan banyak lagi waktu-waktu yang lain kita doa minta Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang suka bertaubat. Jadi ini antara yang selalu kita kena minta daripada Allah SWT. Allah terima taubat kita, mudah-mudahan kita dikurniakan taubat sebelum mati, dan agar kita layak untuk bersama dengan Rasulullah SAW di hari akhirat nanti. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada hadis baginda Nabi SAW. Minggu depan insya-Allah kita akan baca pula bab yang seterusnya, iaitu bab sabar. Kan, bab selepas daripada taubat cerita pula pasal sabar, dan antara dia punya kaitan adalah taubat memang memerlukan kepada sabar. Kan, taubat itu sendiri memerlukan kepada kesabaran. Sebab orang yang tak sabar dia susah nak bertaubat. Dia cepat give up kan? Sebab kita nak dapat rahmat Allah antaranya adalah perlukan kesabaran. Jadi lepas daripada bab taubat, Imam Nawawi bawa pula bab berkaitan dengan sabar. Tapi sebelum taubat hari itu kita dah baca bab ikhlas kan? Bab ikhlas sebab taubat juga memerlukan kepada ikhlas. Taubat tak boleh mengharap-harapkan daripada manusia ataupun nak dapatkan dunia. Dan itu tak dikira sebagai taubat. Jadi dia memerlukan ikhlas. Dan orang yang buat amal dengan ikhlas, Allah Ta'ala kurniakan taubat pada dia. Taubat pula, bila orang yang betul-betul bertaubat, dia boleh sabar. Itu pula dia punya kaitan yang sebaliknya. Sabar, bila bertaubat, dia lebih mudah untuk bersabar sebab dia dah bertaubat pada Allah. Dan taubat itu pula memerlukan sabar. So tiga-tiga bab ni dia ada kaitan antara satu sama lain.
Ya, 3 bab ada kaitan dengan satu sama lain. Biasalah ulama bila susun bab, biasanya dia ada sebab kenapa dia susun begitu. Kenapa lepas daripada bab ni, kenapa lepas bab ni bab ini. Lepas daripada ni kita akan baca bab sabar, lepas bab sabar kita akan baca bab benar kan. Berkaitan dengan benar. Itu nanti insya-Allah pada minggu depan insya-Allah. Allahu a'lam. Tak ada soalan nampak gayanya dekat ruangan chat berkaitan dengan taubat ni. Taubat tu taubat betul bukan taubat orang Melayu kadang-kadang cakap taubat aku tak nak buat lagi dah. Kadang-kadang maksud dia lain. Kadang-kadang bukan dosa pun. Maksud taubat kat situ tu dia tak mau lagi dah. Orang Kedah lagi banyak taubat dia. Okey. Jadi cukup setakat tu. Kita sambung insya-Allah minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama. warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nazar bil khair fa kull syarr. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب والصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. آمين.